Assalamualaikum, hai. Bersama dengan saya semula, Muhammad Azrin daripada Balai Seni Negara Cawangan Langkawi. So, untuk sesi Apa Khabar pada kali ini, saya membawa anda semua ke salah satu studio di Pulau Langkawi iaitu Saput Gallery, dan ownernya ialah Encik Zul Idris. Jadi Encik Zul Idris, saya sebenarnya terus terang saya kenal Cik ni daripada karya Cik. Saya kenal sebagai seorang pengajar yang menghasilkan work marble, dan kita ada dua koleksi, iaitu Buat Tiga Beradik dan juga Tsunami. Yep. Dan masa tu tak silap di dalam exhibition Song of Soul, betul? Yes. Tahun 2011. Ya, betul. Jadi masa ni pengalaman saya sendirilah. Jadi saya apabila dapat diberi tanggungjawab untuk mempamerkan karya tersebut, saya rasa macam wow, this a piece yang best lah. Sebab marble kat Malaysia ni sangat terhad kan. Penggunaan material dan juga pengacar dia memang tak ramai. Tak ramai. Okay, so untuk sesi temu bual bersama dengan Cik Zul, mungkin di luar sana pun tak berapa nak familiar dengan Cik Zul. Mungkin Cik Zul boleh kenalkan. Okey, nama saya Zul bin Idris. Jadi kalau di Kuala Lumpur dipanggil Zul Bayi. Tapi sejak saya pindah ke Langkawi ni sebab saya ukir batu, jadi orang-orang Langkawi lebih senang mengenali saya dengan nama Zul Batu. Jadi itulah panggilan saya di pulau ni. Zul Batu. Alright, so okay lah, bang lah Abang Zul. So sekarang ni what's new? Apa yang terbaru, apa projek abang? Yang terbaru sekarang ni, di samping saya berkarya, saya juga menganjurkan beberapa kelas. Antara kelas yang saya sedang orang kata anjurkan ialah kelas seramik. Kelas seramik untuk anak-anak muda, beginners yang ingin mengetahui macam mana pembikinan seramik. Jadi kita mengajar anak-anak muda ni daripada peringkat awal, level pertama, kedua dan ketiga. Jadi buat masa ni kita masih lagi di peringkat level pertama. Tapi memang sebelum ni abang punya background daripada seramik lah? Memang saya belajar seramik lah di UiTM, tamat tahun 1984. Jadi selepas tamat tu saya terus bekerja sementara dengan beberapa company, tapi cuma setahun saja. Kemudian saya terus terjun dalam bidang seramik dan kata sempat membuat satu studio di kampung saya lah. Sehingga sekarang, daripada tahun 1986 sehingga sekarang bengkel seramik tu wujud. So macam mana abang start dengan kerja ni? Maksud saya macam mana abang mula untuk berkarya kan? Nak struggle as artis tu. Macam mana abang start dengan kerja as artis? Ini semua bergantung pada background kehidupan kan, individu. Macam saya, dalam family saya ni kebanyakannya mereka ni adik-adik saya tak ada lah dari segi akademik yang tinggi, semuanya sederhana. Jadi pemikiran mereka cuma pada tahap kecil-kecilan kan. Makan gaji dapat lebih kurang pun okey kan. Jadi cabaran itulah yang saya dapat, yang saya terfikir kenapa tidak saya buat sendiri? Kenapa tidak saya jadi bos sendiri? Jadi saya tahu struggle-nya memanglah kuat. Tapi memang orang kata niat hati itu kan, niat hati nak mengubah cara pemikiran adik-beradik, pemikiran masyarakat setempat. Jadi saya involve dalam art, saya berdikari sehingga dah sekarang. Tapi memang daripada dulu solo lah kira dong? Daripada dulu solo struggle. Banyak kerja-kerja saya buat tanpa guru. Banyak lebih pada R&D, try and error kan. Jadi yalah, memang daripada awal tu kita rasa orang kata frustrated lah apabila sesuatu yang kita hajat tu tak dapat. Tapi kita lupa yang error yang kita buat tu satu penemuan, satu discovery. Jadi itu yang mengajar saya, dan daripada
orang kata kesilapan dulu tu yang banyak membantu saya dalam berdikari ni. So macam kita pun tahulah live artist ni dia ada pasang surut dia juga kan. Jadi macam abang, bila abang kat bawah tu, apa yang motivate abang untuk nak teruskan lagi, tak nak berhenti? Bagi saya dah tahu dah kehidupan sebagai seorang artis ni, kita terpaksa berkorban, kita terpaksa melawan arus. Kita punya kehidupan tu berlainan dengan kehidupan orang profesion lain lah. Jadi apabila orang kata situasi yang tidak baik datang kepada kita terpaksa sambutlah situasi tu. Sebab daripada awal lagi dah kita dah orang kata berakat dah. Kita dah berakat, kita sanggup menerima apa jua orang kata rintangan yang akan datang kan. So apa abang punya momen sepanjang abang punya ni lah dalam live artist ni kan. So apa momen yang abang rasa abang ingat lah? Mungkin tu game changer lah, life changing untuk abang. Okey, saya berhijrah ke Langkawi tahun 2000 Jadi pada masa saya mula menapak di Langkawi itu, tujuan saya pindah ke Langkawi disebabkan batu marmar. Saya ingin berkarya menggunakan batu marmar. Semasa saya belum pindah, semasa tu di Kuala Lumpur, saya sempatlah berkarya 1 atau 2 karya daripada batu marmar, tapi terpaksa beli. Jadi bila pindah di Langkawi ni, batu marmar ada merata-rata tempat di Langkawi ni kan. Sampai kalau kita ikut cerita orang dulu-dulu, tapak rumah orang dulu dibuat daripada batu marmar. Ya? Jadi bukan main banyak tu kan. Dia punya hasil alam yang boleh kita karya kan. Jadi kesempatan tu saya gunakan kesempatan tu. Jadi saya ingin share lah dengan artis-artis lain yang siapa yang berminat untuk mengukir batu marmar, dan dia adalah satu orang kata sumber alam yang paling orang kata baiklah untuk seseorang pengarca untuk berkarya. Jadi tempatnya di Langkawi. Jadi momen-momen macam ni lah yang saya orang kata hargai. Kemudian dengan adanya orang kata peluang, orang kata semangat, orang kata support daripada National Art Gallery, maka berlakulah IMAC pada tahun lepas, dan itulah momen yang saya rasa pengorbanan saya selama 20 tahun tu berhasil, dan saya rasa sungguh berbangga lah. Walaupun sekian lama orang kata saya kesorangan kan, tapi sekarang saya fikir saya bukan lagi kesorangan. Saya ada ramai lagi orang-orang lain yang sanggup orang kata bersama dengan saya. So bang, kita nak recap balik yang semula macam saya intro tadi. Saya kata saya kenal abang daripada work abang. Work abang tu daripada Song of Soul tu kan. So, 11. So abang ingat tak momen tu macam mana abang boleh nak buat solo kan? Solo tu macam mana abang? Pada masa tu saya dah ada banyak karya kan. Tapi berkarya di Langkawi ni cuma berkarya je. Pasarannya kalau karya-karya saya tu memang tempat yang paling baik untuk dipasarkan di Kuala Lumpur kan. Jadi Langkawi memang tempat yang terbaik untuk berkarya. Tapi kalau ada cita-cita nak buat solo exhibition ataupun pameran yang besar-besaran, yang terbaik di Kuala Lumpur kan. Tapi maknanya memang work tu dihasilkan di sini. Di sini. Dan bawa ke Kuala Lumpur. Okay, alright, okay. So apa bang punya macam apa, setiap orang dia ada dia punya macam impian dan projek dia sepanjang dia career, dia mesti ada, dia nak create satu piece yang this is the dream. Ni cerita dia. Macam abang mesti ada punya apa punya impian. Impian saya setakat ni, untuk saya sendiri memanglah saya ada hajat besar kan, nak create 3D campuran material kan, marble, gelas, bronze kan. Kemudian ialah dalam skala yang besar lah kan. Mungkin mural ke, mungkin arca, orang kata arca public kan, public sculpture kan. Jadi itu impian saya. Tapi di samping tu saya ingin membawa anak-anak muda yang mana berminat dalam art ni untuk join saya, supaya saya boleh bagi
ilmu-ilmu yang saya ada setakat ni kepada generasi yang baru ni. Itu saya punya impian lah. Okay. So abang ada kat sini sejak daripada tahun Langkawi? Tahun 2000. Tahun 2000. So Ya. dah 1 dekad kan. Yep. Apa special bang Langkawi? 2 dekad. 2 dekad? 2 dekad. Oh ya. Sorry betul. Okay, 2 dekad. So apa specialnya sebenarnya? 20 tahun abang duduk sini, Oh. ada something special. Special dia sebab Langkawi ni dia metropolitan. Okay. Kita tak perlu nak pergi Russia, orang Russia datang kemari. Kita tak perlu nak pergi ke Sepanyol nak jumpa artis di sana. Artis-artis dari Sepanyol datang kemari. Itu satu. Kemudian satu lagi, Langkawi dia punya alam semula jadi. Apa benda yang you nak semua ada kan. You nak laut ada, you nak pantai ada, you nak pulau ada, you nak sunset ada, you nak sunrise ada, sawah bendang ada, bukit bukau ada, sungai ada, air terjun ada. Apa lagi? Banyak tu. Tu pun dah 12 dah tu. Banyak benda di Langkawi ni, dia punya alam semula jadi tu boleh orang kata membuat jiwa kita tenang. Kan? Kita tak perlu risau sampai kadang-kadang kita terlupa apa ni hari bulan, berapa hari bulan, hari ni hari apa. Kita terlupa. Sebab di Langkawi ni tiap-tiap hari tu hari Ahad. Dia tak ada hari Senin. Kan? Kecuali orang ingatkan kita kan, ataupun kita ada appointment, baru kita ingat okey hari ni kan 22 hari bulan saudara tu nak datang ke, ataupun kita kena pergi jumpa. Okey. The rest of the year, the day tu orang kata tak penting lah kan. Tak penting. Okey bang. So sekarang apa abang punya macam nasihat lah kalau macam untuk orang yang seperti mana yang kat luar sana yang baru nak struggle, baru nak start jadi artis, baru nak mulakan kerjaya as artis kan. So apa abang punya sebagai part-timer lah kan, nasihat untuk orang? Yang penting tu kita minat apa yang kita nak buat dan kita yakin kita boleh buat. Jadi setelah kita ada minat, keyakinan tu, kita cari tok guru lah. Siapa yang boleh guide kita, siapa yang boleh pandu kita ke arah hala tuju kita. Jadi orang-orang ni penting untuk memberi orang kata semangat kepada kita. Jadi daripada ilmu-ilmu tu lah kita boleh orang kata memperkembangkan lagi cita-cita kita dalam dunia yang kita minat, dalam dunia seni kan. Tanpa mereka ni boleh, tetapi dia makan masa yang panjang lah. Kalau kita ada guru, jadi ada apa-apa kesilapan guru kita boleh tunjuk ajar kan. Kalau kita solo ni mana kita tak pasti sama ada betul ataupun salah kita buat kan. So tu nasihat dan juga motivasi daripada Encik Zul lah. So apa yang anda nampak semua daripada sini, ini antara yang projek terbaru bang? Ini yang terbaru lah. Ini yang antara hasil-hasil seramik yang dibuat. Yang dibuat dan ini adalah untuk pelajar-pelajar yang siapa yang berminat nak mengetahui tentang seramik, nak belajar seramik, dipersilakanlah. Kita anjurkan kelas seramik. So Encik Zul ni memang kalau di sini saya sendiri pun yang menetap di sini, saya kenali dia sebagai seorang yang ada multidisciplinary punya artis lah. So bukannya 2D, 3D pun memang boleh buat. Sculpture marble dan juga seramik, painting. So macam sekarang ni di Saput Gallery ni memang abang punya ni lah kan, gallery. Yeah. So mungkin abang boleh intro sikit macam mana? Baru lagi kan? Baru pasal Saput Gallery ni pada awal-awal itu memanglah tak ada impian nak buat galeri, cuma kita bubuh lukisan lukisan hasil karya kita sajalah kan, hasil lukisan saya. Tapi bila dipikirkan pasal kawan-kawan, pasal hati-hati yang sama berjuang di pulau ni, tapi mereka tak ada orang kata tempat untuk pamerkan lukisan dia orang. So saya bincang dengan isteri saya, jadi kita convert premis kita ni, sebahagian daripada premis kita ni dijadikan galeri. Jadi dengan cara ni saya boleh kumpulkanlah karya-karya
artis-artis di pulau ni untuk dipamerkan di galeri ni. So terima kasih untuk semua yang menonton dalam sesi Apa Khabar, dan juga terima kasih juga pada Encik Zul sudi untuk menemu bual beliau, dapat meluangkan masa dengan saya lah untuk sesi Apa Khabar sesi yang kedua ni. Jadi untuk apa-apa maklumat mengenai Saput Galeri ataupun ingin berhubung dengan Encik Zul, bolehlah hubungi Balai Seni Negara. Okey, saya Muhammad Azrin dari Balai Seni Negara, Cawangan Langkawi. Terima kasih.